Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kepada sahabat-sahabat Maya yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi apa kata kita mulakan ya dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami pohonkan kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kami semua ini, kefahaman para anbiya dan juga ketangkasan dan juga kecergasan dalam melakukan amal sebagaimana para malaikat yang mentaatimu. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan puan-puan, hari ini sebagaimana biasa Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara telah membawakan tazkirah pagi, dan tazkirah pagi kita selama 30 minit ini saya nak bawa tajuk jom solat jemaah. Kita solat berjemaah dengan ahli keluarga kita, dengan kawan-kawan kita, ataupun kalau dekat RNR tu kan bolehlah cuit-cuit siapa-siapa yang nak solat berjemaah dengan kita. Tapi biasakan solat kita itu dengan solat berjamaah. Di dalam keluarga kita lagi tuan-puan, jangan biasakan dengan solat sendiri-sendiri ya. Okey, jadi apa yang kita nak tahu sangat dengan tajuk jom solat berjemaah ini, kita nak tahu apakah dia hikmah ataupun kelebihan solat berjemaah. Jadi ini tuan-puan, semalam saya ada kelas bersama-sama dengan sahabat community di usrah kami. Jadi waktu petang tu kita cerita tentang amalan solat berjemaah dalam keluarga. Dan kemudiannya saya kata Masya Allah, bila kita dapat hikmah dia banyak kan. Jadi saya kata ini hikmah yang tidak boleh dilepaskan begitu saja, dan saya berhasrat untuk berkongsi poin-poin yang baik itu bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum itu apa kata tolong share kita punya perbincangan majlis ilmu kita pada hari ini. Like ya, dan subscribe pun boleh. So letak untuk notifikasi, sebab insyaAllah kita ada juga dekat YouTube ya, pengisian-pengisian, semua pengisian-pengisian tuan-puan. Kalau nak pergi ke majlis ilmu, pergi saja ke Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, kalian memang akan dapatlah tak lama, dalam 5, 10, 30 minit kan, pengisian-pengisian yang boleh dipasang sewaktu kita duk mengemas rumah lah, basuh pinggan lah, basuh kain, sidai kain kan, ataupun waktu memandu. Sahabat-sahabat kita waktu memandu tu, dia memang dengar macam ni lah, dengar majlis-majlis ilmu. Sampai ke tempat kerja tu, dia dah ada pengisian dalam hati dia. Masya Allah, saya ucapkan tahniah dan syabas ya kepada mereka yang telah memilih jalan tersebut untuk hidup dia sehari-harian. Okey, baik, jangan buang masa lagi. Mari kita lihat apakah dia hikmah-hikmah dalam solat berjemaah ya. Jom solat berjemaah. Sebagaimana yang kita tahu tuan-puan, apabila kita solat berjemaah, maka pahala yang kita dapat hasil daripada solat berjemaah itu disebut oleh para ulama antara 25 hingga 27 kali ganda lipat. Kali ganda maksudnya didarabkan. Okey, so cuba bayangkan kita ni solat kita ini, kualiti solat itu ataupun kita sebut senang markah. Markah solat tersebut terletak pada nilai khusyuknya seseorang sewaktu menunaikan solat. Jadi dia khusyuk, dia menghayati penghayatan dia, dia boleh merasakan kehadiran Allah Jalla wa'ala. Maka situlah letaknya kualiti solat dia, nilai solat dia. Dan tuan-puan, kita letaklah markah solat dia itu, kalau markah penuh 10/10. Ya, okey. Alright. Sebab dia solat tu, dia solat dengan penuh khusyuk. Tapi sendiri tuan-puan, sendiri. Jadi bila sendiri dia darab 1. Kalau berjemaah darab 27.
Okey, kita ambil yang 27 yang paling banyak. Okey. Kalau seseorang itu dia solat dengan kualiti ataupun nilai solat dia yang khusyuk, yang bagus, dia dapat markah penuh. 10/10 tuan-puan. 10/10. Dahsyat tu. Dia punya khusyuk yang. Tapi oleh kerana dia solat sendirian, maka 10 itu darab 1 sahaja. Dapat 10 lah markah solat dia. Ini kita imagine daripada huraian hadis apa yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW tentang fadilat solat berjemaah. Okey. Baik, bandingkan dengan seseorang yang sedang berjemaah dengan suami dia, dengan anak-anak dia, dengan rakan sekerja dia, tuan-puan. Mungkinlah dia tak khusyuk sangat solat. Sebab solat dengan anak-anak, manalah nak dapat khusyuk sangat. Anak-anak dah berkeliaran dah, tak tetap dah dia tempat tu kan. Okey, jadi ataupun anak yang baru umur 10 tahun, 11 tahun jadi imam kita dia punya bacaan Al-Fatihah tu, kita berhati-hati sangat kan. Sampai terpejam-pejam mata kita tu. Nak dengar dia bunyi qalqalahnya dengan idghamnya, dengan ikhfa dia, tajwid sampai semak tu kan. Tak khusyuk lah kita, betul tak? Jadi katalah, sewaktu kita solat berjemaah itu tuan-puan, dalam keadaan sebegitu rupa, nilai markah khusyuk kita cuma 1 saja. Beza tak dengan orang yang pertama tadi? Beza. Yang tadi tu dapat 10/10, markah penuh. Yang kita ni, sebab berjemaah, dapat 1 saja nilai dia tuan-puan. 1 saja. Sedihlah pula. Tapi jangan sedih cepat-cepat. Sabar. Satu nilai yang kita solat tadi tu, khusyuknya tu, kualiti solat kita tu dapat 1. Tapi oleh kerana kita lakukan secara berjemaah, maka 1 itu darab dengan 27. Jadi equal berapa? 27 kali ganda tuan-puan. Jadi Masya Allah, walaupun kurang khusyuk, tetapi ganjarannya berganda. 27 kali ganda. Bayangkanlah tuan-puan kalau dah biasa solat berjemaah tu, sekali dapat 7/10, 8/10 sebab dah biasa dah boleh khusyuk dah. Kan kita tak akan mudah terganggulah kita punya perhatian sebab dah biasa dah dengan solat berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka apa yang kita dapat, berganda-gandalah pahala kita. Sangat indah dan sangat bagus tuan-puan apabila kita solat berjemaah. So pilihlah solat berjemaah walaupun berdua. Jadi kita kat mana-mana dekat tempat kerja kita khususnya, janganlah solat sendiri-sendiri. Kalau kat R&R tu okey lagi sebab kita nak jaga jarak fizikal kan, nak kenyit-kenyit dengan mata kan, orang kata apa hal orang ni kan. Mungkinlah kan, tapi kalau boleh dapat usahakan solat berjemaah, go for it. Dan sebahagian ulama dia membahaskan tau tuan-puan, dia bincang. Okey, dia kata solat sendiri di awal waktu berbanding solat berjemaah tapi lewat sedikit, mana yang lebih baik? Dan para ulama mengatakan bahawa solat berjemaah walaupun lewat daripada waktunya, tapi jangan sampai luput waktu kan, itu lebih baik daripada solat di awal waktu bersendirian. Masya Allah. Jadi kalau kita ini sebutlah samalah dengan keluarga ke kan, contohnya suami isteri dia tak balik kerja lagi, suami dah sampai kat rumah janji nak solat asar ni, solat asar, tengok dah masuk asar isteri tak balik lagi, so suami dia tunggu isteri untuk solat berjemaah, itu lebih baik. Sebab suami nak pergi masjid dah tak boleh dah sekarang contohnya lah kan, jadi dia pun berjaga-jaga, dia tunggu isteri untuk solat berjemaah. Masya Allah, dapat pahala itu lebih baik lagi. Subhanallah Okey. Tapi yang paling baik apa? Yang terbaik sudah tentulah solat awal waktu dalam keadaan berjemaah. Tapi kadang-kadang kita tak dapat semua kan. Yang kita nak ni semua tak dapat. Kita nak dapat berjemaah, tak boleh. Tapi kita dapat pula solat awal waktu. Kadang-kadang solat berjemaah dapat tapi awal waktunya tak dapat. Jadi situ ada beberapa kategori lah tuan-puan. Number 1, yang plus-plus punya, yang tidak dinafikan adalah kita solat awal waktu bersama dengan jamaah. Jadi dapat dua-dua. Yang kedua tuan-puan, yang terbaik adalah dengar azan, kita toleh kiri kanan memang tak ada siapa nak solat berjemaah, kita solat awal waktu dulu.
Tapi lepas tu 10 minit lepas kita selesai solat. Adalah pula ni adik kita datang dengan anak-anak dia. Adik kita datang ke rumah kita ini nak tumpang bilik air. Rupanya nak tumpang sembahyang sekali. Dia solat berjemaah bersama dengan anak-anak dia. Kita dah solat dah kan? Kita join. Itu lebih baik. Jadi kita solat 2 kali. Solat sendiri dengan solat berjemaah. Itu the best number 2. The best number 3 adalah kalau kita rasa macam nak solat sekali sahaja. Kita tak nak buat 2 kali, maka lewat sedikit. Kalau tadi kita tahu adik kita akan datang kan, nak tumpang solat sekali kan, jadi kita tunggu sekejap. Dia datang ke rumah dan kita kata, akak nak join lah solat berjemaah. Yang itu lebih baik daripada solat sendirian di awal waktu. Okey, mari kita lihat balik. Apa lagi kelebihan solat berjemaah? Jom solat berjemaah, jom. Okey. Yang kedua tuan-puan, solat berjemaah ini akan mendapat pengampunan dosa. Masya Allah. Tengok hadis dia, dengar dulu. Hadis dia yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Beliau berkata bahawa saya mendengar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu'a, thumma masya ila salatil maktubah, fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ah aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu aw kama qala." Jadi ada 6 poin kat situ. Okey. Yang pertama, barang siapa berwuduk untuk solat, lalu dia sempurnakan wuduknya. Sempurnakan wuduknya ni maksudnya dia berwuduk dengan sepenuh hati. Dia basuh mulut, kumu-kumu tu, dia dah niat dah. Ya Allah, ampunkan diriku ini daripada kata-kata celupa, nista, kelemahan lisanku. Dia penuh penghayatan. Basuh tangan minta ampun daripada Allah. Dia penghayatan. Di samping dia sempurnakan wuduknya lah. Macam niat dia jelas dan juga sapuan air itu kan pada anggota wuduk itu dia menyeluruh. Okey, yang itu dia punya syarat-syarat dia lah. Kemudian apa tadi? Summa masya ila salah. Yang ketiga, kemudian selepas dia sempurnakan wuduk dia berjalan untuk menunaikan solat yang maktubah, solat fardu. Dalam banyak-banyak amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang difardukan ke atas kita. Jadi dia jalan, alright? Jalan ke mana tu? Dia menujulah ke surau, daripada bilik air pergi ke anjung solat di rumah dia ke, okey. Ataupun daripada tempat rumah dia pergi ke surau tempat kerja dia ke, kan? Perjalanan itu juga dikira tuan-puan. Okey, untuk menunaikan solat wajib Okey, yang ketiga. Kemudian apa? Fasallaha ma'an nas. Kemudian dia pun solatlah bersama dengan manusia yang ada dekat situ. Solat bersama-sama. Okey. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, ma'al jamaah, ataupun dia ikut dengan jemaah yang sedia ada. Okey. Okey, yang ke lima. Dan kemudian fil masjid. Itu yang kelima, ataupun dia solat pergi ke masjid. Kalau solat dekat masjid itu pun sama juga, mereka akan menunaikan secara berjemaah. So apa yang keenam? Ghafarallahu lahu dhunubahu. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kalau kita tengok tadi 3 step dah tuan-puan. Dia ambil wuduk, kemudian dia sempurnakan wuduk, kemudian dia berjalan ke tempat wuduk. Bukan 3, 4. Yang keempat, dia akan melibatkan diri dia masuk ke dalam jemaah, solat berjemaah, maka dia mendapat pengampunan dosa daripada Allah. Bayangkan 5 kali solat sehari, kita buat benda yang sama, 5 berjemaah. Maka satu solat ke satu solat yang lain, dia jadi penghapus segala dosa. Masya Allah. Bila penghapus segala dosa, kita ringan, tidak ada beban, tidak ada banyak persoalan bila kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. So kalau nak padam sekarang tuan-puan, supaya buku kita tu, buku amalan kita tu bersih. Dan salah satu daripada nak padam itu adalah dengan solat berjemaah. Masya Allah. Okey, jadi tuan-puan, next, apa dia kelebihan? Setiap langkah menuju masjid untuk melaksanakan solat jamaah akan
meninggikan darjatnya, dan langkah yang satu lagi akan menghapuskan dosa. Jadi dia langkah tu left, right, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tak sia-sia. Setiap langkah dia satu untuk naikkan darjat dia, satu lagi untuk bersihkan dosa dia. Masya Allah. Bukan tu saja tuan-puan. Ada lagi, bukan setakat langkah kaki dia. Tambah lagi dengan apa? Ketika dia menunggu waktu solat, dia tunggu imam. Dia tunggu iqamah. Dia sampai ke tempat tu, dia tunggu imam, dia tunggu iqamah. Maka apa yang berlaku tuan-puan? Malaikat akan sentiasa mendoakannya. Masya Allah. Daripada banyak-banyak makhluk di dunia ini tuan-puan, makhluk yang paling mulia antaranya malaikat nilah yang tak pernah buat dosa. Dia yang mendoakan kita tuan-puan. Dia mendoakan kita. Apa doanya tuan-puan? Mari kita tengok sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a ila salata falam yahud khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid fa idza dakhala al masjida kana fi ssalati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdis fihi atau kama qal. Panjang tak hadis tu? Panjang kan? Okey, jadi kita tengok maksud dia. Solat seseorang dalam berjemaah memiliki nilai yang lebih daripada 20 kali ganda daripada solat seseorang di rumahnya atau di pejabatnya. Jadi dia solat dekat rumah atau dekat tempat kerja dia seorang diri. Ya, okey. Dia punya nilai berbeza. Ya. Oleh kerana itu, jika salah seorang di antara mereka berwuduk lalu menyempurnakan wuduknya, nampak dia ada syarat-syarat dia tuan-puan. Wuduk tu kena sempurnakan dulu. Kalau nak dapat fadilat solat berjemaah yang baik, yang sempurna yang kita sebut tadi tu, dia fokus on wuduk dulu kan. Right. Ni dah hadis kedua ni disebut pasal kualiti wuduk kita. Kemudian dia mendatangi masjid. Okey, dan dia niat dia mendatangi masjidnya itu bukan semata-mata kerana benda yang lain, melainkan untuk melaksanakan solat. Maka salah satu langkah dia akan naikkan darjatnya, sedangkan langkah dia yang satu lagi akan menghapuskan kesalahannya. Ganjarannya ini semua diperolehi sehinggalah langkah dia memijak ke masjid. Dia langkahnya sampai memasuki masjid. Jika dia memasuki masjid dan kemudian dia menunggu untuk solat berjemaah, maka malaikat pun akan mendoakan salah seorang daripada mereka. Apa yang disebut oleh malaikat ini? Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia ini. Dia akan ada satu malaikat ini akan menghampiri seseorang ini ya yang sedang menunggu solat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat dia. Jadi rupa-rupanya malaikat ini, dia duduk di samping kita, dekat dengan kita, kemudian dia mendoakan kita dengan doa-doa ini tuan-puan kan. Untungnya Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Kita duduk tunggu-tunggu doa ni macam ramai yang orang doakan macam ni bila dah meninggal dunia tuan-puan kan. Tapi Masya Allah, malaikat mendoakan kita sewaktu kita masih hidup lagi, masih ada peluang untuk buat baik lagi, kita dah dapat doa ini. Dan bukan sembarangan makhluk yang mendoakan, ia adalah malaikat yang sangat dekat dan taat kepada Allah tanpa syarat.
Masya Allah. Jadi doakan kita Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Allah kasihi sayangilah dia. Ya Allah ampunkan dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Masya Allah. Dan hal ini maksudnya dia akan doakan kita. Malaikat ni akan sentiasa tunggu kita ni kan. Dia akan sentiasa berlangsung, berterusan selama mana seorang hamba itu tidak menyakiti orang lain dengan perkataan atau perbuatannya. Okay? Dan selama mana dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan dia berwuduk, okay? Dan dalam keadaan dia tidak menyakiti orang lain. Macam mana Ustazah dalam masjid nak menyakiti orang lain? Boleh je, time tunggu tu dia pergi buka handphone pergi ke social media dia. Sudah dah, dia pergi tengok komen-komen, dia tengok isu-isu semasa, lepas tu dia pun sama komen. Bila komen pula bukan komen yang baik, komen yang menyakiti hati yang punya akaun, pemilik akaun, ataupun yang boleh menyakiti hati orang lain. Habis, tak dapat doa sudah. Jadi Masya Allah tuan-tuan perempuan, itu adalah kelebihan dan peluang untuk solat berjemaah, dan kita pula kena jaga ada dia punya limitation ataupun had dia yang boleh pula mencabut rahmat daripada doa malaikat ini kan. Jadi subhanallah, itu antaranya. Yang ketiga dah tu, pula tengok pula apa pula hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, barang siapa melaksanakan solat jamaah bererti dia telah menjalankan sunnah Nabi, dan barang siapa yang suka meninggalkan solat berjemaah, dia tak suka, tak best, okey, bererti dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Na'udzubillah. Apa masalahnya kalau tinggalkan sunnah Nabi? Apa masalahnya tuan-puan? Okey, jadi kita tengok hadis ni di mana Abdullah ibnu Mas'ud dia telah mengatakan, ini bukan hadis yang ini adalah kata-kata daripada sahabat, dia athar. Jadi apakah pandangan sahabat apabila kita tidak mengikut sunnah Nabi? Jadi mafhum dia, barang siapa yang ingin gembira ketika berjumpa dengan Allah, siapa yang nak rasa seronok jumpa dengan Allah, dia kata dalam keadaan diterima, dalam keadaan diredai, maka jagalah solat berjemaah. Masya Allah. Okey. Dan khususnya ketika diseru untuk menghadirinya. Jadi maksudnya sewaktu azan tu tuan-puan kan, bila sebab Allah panggil tu, yang panggil tu Allah cuma dalam kalimah azan. Dan kita pun sambut kan kalimah-kalimah azan itu, memanglah skrip dia itu datang daripada para sahabat, tapi telah di-approve oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalimah itu adalah kalimah memanggil orang untuk menuju kepada Allah. Jadi kalau nak gembira masa dekat dunia, kena cepat sahut seruan Allah itu yang berupa azan. Masya Allah. Okay. Baik tuan-puan, kan memang ada kadang-kadang tu kita dengar azan tuan-puan kan, hati kita tu macam ditarik-tarik tarik-tarik nak pergi, tapi halai dia kita nak solat seorang-seorang. Jadi tu yang kita mungkin kena buat persediaan lah sedikit kan. Okey, jadi ingat tu kita ada beberapa kategori dan pilihan, so pilih mana satu yang terbaik untuk kita lah tuan-puan. Of course lah, tentu dengan solat berjemaah so biasakan. Baik jadi itu pertama. Maka apabila dia azan, ketika diseru untuk menghadirinya, maka dia bersegera. Jadi dia akan berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat dengan perasaan yang sangat gembira. Dan Allah telah mensyariatkan kepada Nabi, iaitulah sunnatul huda ataupun sunnanul huda. Maksud sunnanul huda ini adalah sunnah serta cara, method, petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang sunnah Nabi ini dipanggil sunnanul huda. Sunnah Nabi adalah petunjuk daripada Allah. Dan solat jemaah termasuk dalam sunnanul huda. Solat jemaah ini adalah petunjuk daripada Allah. Okay. Walau annakum salaitum fi buyutikum. Okay. Seandainya kamu solat sendiri dekat rumah kamu ataupun di tempat kerja kamu solat sendiri. Okay. Dan sebagaimana keadaan orang yang menganggap remeh solat berjemaah. Jadi maksudnya dia macam, alah solat jemaah ni tak penting. Okay. Maka bererti kalian telah meninggalkan sunnanul huda ataupun sunnah ajaran Nabi kalian.
So then what does it mean kalau kita tinggalkan sunnah huda ini, sunnahul huda ini? Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, la dalaltum, maka kalian akan sesat. Jadi na'udzubillah min zalik. Bila kita sembahyang, kita tak suka dengan sunnah Nabi, ya tuan-puan, maka kita boleh jadi, dia kata la dalaltum, belum sesat lagi. Tapi la dalaltum bermaksud boleh jadi akan sesat. Sama-sama kita sebut wal iyazu billah. Wal iyazu billah. Saya dulu masa dekat sekolah, dekat universiti lah tuan-puan dulu. Ada kawan saya ni, dia kos dia panggil TESOL, Teaching English as a Second Language kan. Dia biasa kalau orang-orang daripada grup ni, kumpulan ini, dia punya bahasa Inggeris dia berabuk-rabuk tuan-puan. Kita kena pakai further duster je kalau dia bercakap tu, Masya Allah. Uish, kan? Dan kawan saya ini adalah salah seorang daripada ambil kuliah tersebutlah, ambil dalam fakulti tu, dalam program tu. Dia ni dia mempunyai satu sifat yang Masya Allah sangat tawaduk, dan dia tak boleh solat sendiri. Kami dulu dalam satu bilik dekat universiti 4 orang sahaja, 4 orang saja. Dan biasanya kita yang paling susah nak solat berjemaah ini adalah solat zuhur. Solat subuh okey lagi tuan-puan. Solat maghrib lagi best sebab memang akan adalah aktiviti solat berjemaah dekat surau-surau kan. Isyak pun sama sebab akan diikuti nanti dengan tazkirah. Kemudian kita terus solat isyak kan. Solat asar tu okey juga sebab kawan-kawan dah ada. Tapi biasanya paling payah pertukaran antara kelas dengan waktu rehat, waktu solat. Jadi kita ni habis kelas contoh pukul 1. Pukul 2 nanti ada kelas sudah. Jadi kita punya buffer time untuk berpindah daripada habis kelas, kemudian nak makan lagi, kemudian nak solat lagi, kita ada 1 jam aja. Kita akan tergesa-gesa tuan-puan. Jadi kawan saya yang ini, yang kuliah English ni kan, Masya Allah yang cakap bahasa Inggeris yang berabuk-rabuk ni tuan-puan. Cuma kadang-kadang dia punya bacaan ayat Quran tu kurang betul lah. Okay, jadi kita boleh nampak dah tu boleh kesan. Tapi Masya Allah kawan saya ni tak, dia bagus. Dia bacaan Quran pun bagus. Tuan-puan apa dia buat? Dia akan cari saya lah pada waktu itu. Memang dalam banyak-banyak bilik yang dia akan ketuk bilik saya. Tuk. Isfadia. Dia kata, dah sembahyang zuhur belum? Saya kata, alamak kalau dia datang ni leceh lah. Sebab nanti kita sembahyang berjemaah. Sebab kita dah rasa set dalam minda kita waktu tu. Solat berjemaah ni lambat. Nanti lambat, kita tak sempat nak ni kan, nak kejar. Tapi oleh kerana dia datang ni mula-mula tu tuan-puan, kita buat solat tu sebab dia lah, sebab nak malu-malu kan. Sebab dia dah datang, dah tak nak kecewakan dia kan. Tapi lama kelamaan tuan-puan, hari ini sekarang ni, dalam banyak-banyak solat berjemaah, yang saya rasa paling nikmat, yang saya tak boleh lupakan adalah solat zuhur yang kira macam sedang suntuk, yang kadang-kadang penuh dengan rasa terbuku dalam hati itulah. Dan selalu minta pada Allah, ya Allah, terimalah solat zuhur aku pada waktu itu. Tapi itu nikmat tuan-puan, nikmat. Sebab dalam keadaan kita terburu-buru, dalam keadaan kita rasa tak sempat kan, Allah rezekikan kita untuk tetap juga istiqamah solat berjemaah. Di atas asbab kawan saya ni lah, ketuk pintu untuk solat berjemaah. Jadi Masya Allah tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan Allah terima. Jadi kita ini jangan tengok waktu sibuk, kita tengok waktu tak sempat. Zikir kita tu asyik tak sempat aja kan. Padahal yang pemilik waktu itu adalah Allah. Allah yang memiliki waktu. Kita hanya tukang urus saja tuan-puan. Dan solat berjemaah ni takkan Allah tak tahu. Kita suntuk waktu, tapi Allah juga yang suruh solat berjemaah kan. Dan ada masa dan waktu kiranya kita tuan-puan, kita kena ikut aja apa yang Allah suruh dengan membuat persiapan yang terbaik. Kerana kemungkinan itulah yang menjadi saksi-saksi atas ketabahan kita dalam mentaati arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, itulah dia tuan-puan setakat ini bicara tazkirah pagi kita oleh DDMDN, dan saya juga membuka ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan terus bersedekah dalam bulan Ramadan ini, menginfakkan untuk perjalanan aktiviti Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Boleh sumbang pada tabung yang tertera, akaun yang tertera. Jadi mudah-mudahan Allah terima daripada kalian
kerana dalam bulan Ramadan ini banyak sangat ganjaran dan juga lipat ganda pahala pada setiap amalan kita. So jaga diri, jaga kesihatan, jaga SOP, jaga penjarakan fizikal. Jangan sentuh orang buat masa ini. Tolong disiplinkan diri dan satu lagi, selamat mendapat Lailatul Qadar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.